Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, ayat 2 hingga ayat 4 dalam surah An-Nisa. Bahagian ketiga, mahar, mas kawin. Setelah dianjurkan menikah dengan perempuan lain walaupun sampai 4, asal jangan bersikap tidak jujur kepada anak yatim perempuan yang ada dalam asuhan dan penjagaan seorang Muslim, maka datanglah ayat yang selanjutnya menerangkan hal mahar atau mas kawin. Berfirman Tuhan, berilah kepada perempuan-perempuan itu mas nikah mereka sebagai kewajipan. Pangkal ayat 4. Di dalam ayat ini, mas kawin itu disebut sadukat, dan dalam kesempatan yang lain dia disebut juga sadak atau mahar. Untuk mengetahui hikmah yang dalam pemberian sadak atau sadukat itu, lebih baik kita gali pula pada erti asalnya. Kalau sadak atau sadukat yang dari rumpun kata sidik atau syadak, bercabang juga dengan kata sadakah yang terkenal. Dalam maknanya terkandunglah perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya ialah harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih pada calon isteri akan menikah. Memang di beberapa negeri di Indonesia ini, pada calon isteri akan menikah. Memang di beberapa negeri di Indonesia ini, seumpama di Sumatera Timur, wang mahar itu mereka namai wang jujur. Kadang-kadang disebut mahar. Arti yang mendalam mahar itu pun ialah laksana cap atau stempel bahawa nikah itu telah dimeteraikan. Kemudian di dalam ayat ini disebut nihlah, yang kita artikan kewajipan. Supaya cepat saja dipahami, kerana memang mahar itu wajib dibayar. Ketadah memang memberi arti pemberian fardu. Ibnu Jarij memberi arti pemberian yang ditentukan jumlahnya. Dan ada pula yang berpendapat bahawa kata nihlah itu dari rumpun kata nal, bermakna lebah. Laki-laki mencari harta yang halal, laksana lebah mencari kembang yang kelak menjadi madu, iaitu manisan lebah. Hasil usaha jerih payah suci itulah yang diserahkan kepada calon isterinya. Demikianlah kita berjumpa asal kata hikmah mas kawin itu dalam Al-Quran sendiri, yang bersua dalam dua kata pertama, sadukat, pemberian kepada isteri dengan hati suci, bersih sebagai tanda telah bertali cinta. Dan kedua kata nihlah, laksana madu yang disarikan lebah dari berbagai kembang, diserahkan kepada isteri sebagai suatu kewajipan. Tetapi setelah ayat ini dimasukkan ke dalam pencernaan ahli fiqh, hilanglah rasa yang asal oleh fikiran fikah yang gersang itu. Lalu timbul pendapat bahawa mahar atau mas kawin itu adalah iwad atau ganti kerugian atau harga kehormatan perempuan itu. Mendengarkan keterangan ahli fikah yang demikian, banyaklah perempuan yang tahu harga diri amat keberatan jika dikatakan bahawa yang mas kawin ialah untuk membeli kehormatannya. Selanjutnya bunyi ayat, tetapi jika mereka berikan kepada kamu sebahagian daripadanya dengan hati senang, maka makanlah dengan senang sentosa. Hujung ayat 4. Setelah mas kawin, mas nikah diberikan yang timbul dari hati suci bersih tadi, maka mas nikah itu telah menjadi hak perempuan itu, telah menjadi dia yang mempunyai. Sebagaimana juga barang-barang di dalam rumah itu, baik pemberian ayah
bundanya atau hadiah suaminya sendiri, mana yang telah diberikan kepadanya itu adalah hak mutlak. Laki-laki yang beriman dan berbudi tidak akan mengganggu hak itu. Mas nikah itu telah dia empunya. Tetapi kalau dia sudi pula memberikan sebahagian daripadanya kepada kasih sayang yang telah berjalin, tidaklah mengapa, iaitu setelah jelas bahawa itu telah ke tangannya. Tetapi dengan itu tidak bererti bahawa perempuan itu atau walinya dibolehkan maafkan mahar saja sebelum akad nikah. Hati bersih tidaklah bererti bahawa ketentuan agama boleh diubah. Terima dahulu mas nikah itu, maka setelah dalam tangan, bolehlah kalau hendak memberi pula kepada suami dengan hati cinta. Kalau telah diketahui bahawa mas nikah itu adalah sadukat atau sidik, yang bererti alamat kejujuran hati dan diberikan sebagai nihlah kewajipan yang laksana air madu, dan telah diketahui pula bahawa kata iwat yang disebut oleh beberapa orang ahli fiqh sebagai ganti kerugian atau harga kehormatan kuranglah sesuai dengan perasaan halus, maka sekarang terserahlah kepada yang bersangkutan berapa mahar itu akan dibayar. Bayarlah secara patut dan mungkin. Khalifah Al-Ma'mun dari Bani Abbas ketika menikah dengan puteri Bauran, anak wazir besar baginda yang bernama Fazal bin Sahal, telah membayar mas kawinnya dengan beratus-ratus talam emas yang masing-masing penuh dengan wang emas dinar, dan semua pelita lilin di istana menyala-nyala, sedang minyak daripada lilin-lilin itu, dari minyak ambar yang harum semerbak, dicampuri lagi dengan kesturi yang telah digiling halus, sehingga hari-hari pernikahan itu dicatat orang dalam sejarah sebagai suatu perjamuan yang sangat mewah dan mahar yang sangat mahal. Itu semuanya adalah sesuai dengan kekayaan Al-Ma'mun yang berlimpah-limpah. Dan boleh pula menikah dengan hanya membayar mas nikah sebentuk cincin dari besi, ataupun lebih ganjil lagi, iaitu membayar mahar dengan hanya mempelai laki-laki mengajarkan beberapa ayat Al-Quran kepada mempelai perempuan. Yang demikian boleh berlaku asal rida sama rida. Pada suatu hari datanglah seorang perempuan ke hadapan majlis Rasulullah, menghadiahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Artinya kalau beliau sudi mengambilnya jadi istrinya. Perempuan itu datang ke dalam majlis Rasulullah yang dihadiri oleh banyak sahabat beliau, dan perempuan itu pun bersedia menerima keputusan Rasulullah SAW jika beliau nikahkan dengan laki-laki lain. Sebelum Rasulullah memberikan jawapannya untuk mengabulkan atau menolak kesediaan perempuan itu, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki muda yang pada pakaian lahirnya kelihatan bahawa dia seorang yang miskin, tetapi pada wajahnya terbayang ketulusan dan kejujuran. Belum beberapa saat dia duduk, dia menyatakan kepada Rasulullah SAW suatu keinginan yang besar, iaitu hendak menikah. Kalau dia dapat isteri, mungkin keadaan hidupnya akan lebih baik dan tenteram, sebab dia ada tanggungjawab. Dengan kedatangan laki-laki itu, Rasulullah mendapat jalan yang baik sekali untuk meladeni keinginan perempuan itu. Lalu beliau bertanya, sudikah dia jika Rasulullah carikan seorang suami, dan suami itu ialah pemuda yang ingin dicarikan isteri itu. Perempuan itu menjawab bahawa kalau Rasulullah tidak suka menerimanya menjadi isteri beliau, dia pun rela menerima laki-laki lain yang ditunjuk oleh Rasulullah. Inilah alamat ketaatan yang amat mesra dari seorang umat terhadap Rasulullah SAW. Lalu beliau tanyakan pula, sudikah pemuda itu menikah dengan perempuan itu? Pemuda itu pun menyatakan suka, kalau Rasulullah yang menunjuk. Lalu Rasulullah memperingatkan bahawa kalau menikah
hendaklah membayar syadak atau mas nikah. Tidak ada mas nikah, bagaimana bisa menikah? Pemuda itu menjawab bahawa dia tidak mempunyai apa-apa yang akan diberikan kepada calon isterinya sebagai syadak. Rasulullah SAW menjelaskan lagi kepadanya bahawa mahar itu perlu. Mahar adalah salah satu rukun atau bahagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu pernikahan. Dia mesti berusaha mencarinya. Lebih lekas, lebih baik. Kalau mahar itu ada sekarang lagi pun dia dapat dinikahkan. Maka berkatalah beliau, pergilah cari walaupun sebentuk cincin besi. Pemuda itu pun keluarlah dari majlis, pergi mencari bahan untuk mahar, walaupun hanya sebentuk cincin besi. Entah dia betul-betul mencari, entah tidak, ahli riwayat tidaklah menerangkan. Cuma beberapa saat kemudian dia pun kembali mengatakan terus terang kepada Rasulullah sebentuk cincin besi pun tidak ada padanya. Dengan senyumnya Rasulullah bertanya, adakah engkau menghafal Al-Quran? Dan kalau ada, berapa yang engkau hafal? Dengan gembira pemuda itu menjawab, bala ya Rasulullah. Artinya yang tepat, kalau itu yang engkau tanyakan ya Rasulullah, itu ada padaku. Aku hafal surah Al-Baqarah seluruhnya dan demikian juga surah Ali Imran dan beberapa surah panjang yang lain. Kalau begitu, aku nikahkanlah engkau dengan perempuan ini dengan mahar ayat-ayat Al-Quran yang engkau hafal itu. Perempuan itu pun sekali-kali tidak membantah. Dia terima dengan senang hati apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW. Sebab menyerahkan diri yang dia maksud bukanlah semata-mata supaya Nabi yang memperistrikannya. Bahkan lebih luas dari itu, iaitu menyerahkan diri juga untuk dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan laki-laki lain yang beliau tunjuk. Si laki-laki pun berjanji akan mengajarkan segala ayat yang telah dihafalnya itu kepada isterinya apabila mereka sudah mendirikan rumah tangga. Maka keluarlah mereka dari dalam majlis Rasul dengan muka berseri-seri kerana rasa bahagia dapat mengisi perintah agama, iaitu taat pada Rasul atas putusan yang telah beliau keluarkan. Lagi yakin bahawasanya apa yang telah diputuskan Rasul itu adalah lebih baik dari mereka untuk selama-lamanya. Adalah lebih baik bagi mereka untuk selama-lamanya. Di sini nyatalah bahawa kita dapat menerima pendapat setengah ahli-ahli fiqh bahawa mahar atau syadak, sadukah atau mas nikah itu adalah iwad, ganti kerugian atau harga kehormatan yang menyebabkan faraj perempuan yang semula haram menjadi halal. Teranglah sekarang bahawa syadak adalah alamat rumah tangga yang mulai didirikan atas dasar kejujuran. Dengan mengingat bahawa rumpun kata syadak dengan kata sidik dan sedekah adalah satu, dan artinya pun adalah satu, iaitu kejujuran. Sesuailah dengan isi pesan Rasulullah SAW kepada setiap laki-laki agar memelihara isterinya baik-baik dengan jujur dan setia. Sebab perempuan adalah amanah Allah di atas pundak suaminya. Dan dengan kalimah Allah lah kehormatan perempuan itu menjadi halal bagi si laki-laki. Kalimah Allah lebih mahal daripada penilaian cincin besi atau ayat Al-Quran atau dinar emas dalam beratus-ratus talam emas dibawa semerbak bau ambar dan kesturi. Teringat pula kita salinan yang indah atas kata sadak itu di Indonesia ini. Orang-orang Melayu Sumatera Timur menamai mahar atau mas nikah itu wang jujur, bukan ganti rugi kehormatan atau iwat sebagai kata setengah ahli fiqh itu. Sebaliknya, apabila intisari maksud syadak dan nikah tidak diperhatikan lagi dan iman kepada Allah tidak lagi menjadi patri suatu pernikahan, sehingga menikahkan seorang anak perempuan sudah dipandang menjadi suatu perniagaan
meminta mahar yang tinggi tidak terpikul oleh laki-laki yang meminang, pada waktu demikian akan sulitlah pernikahan. Padahal Rasulullah menyuruh mempermudahkannya. Maka banyaklah gadis yang sudah beruban kerana orang tuanya terlalu menahan harga. Beginilah yang terjadi di beberapa negeri Islam pada zaman kita ini, subhana di Hijaz, iaitu Mekah dan Madinah sendiri, atau di Pakistan dan kalangan umat Islam di India. Laki-laki lama baru menikah kerana terlalu lama mengumpulkan harta untuk mahar, dan perempuan menjadi gadis tua kerana ayahnya terlalu tahan harga. Adapun di negeri-negeri Islam yang sudah kemasukan pengaruh barat, timbul pula kesulitan nikah kerana perempuan sudah terlalu banyak keluar dan terlalu banyak kehendaknya, sehingga di dalam membentuk suatu rumah tangga, perhatian orang terlalu ditumpahkan kepada kemewahan benda dan tidak lagi ingat bahawa pernikahan adalah amanah Allah dan hanyalah pergaulan adalah setelah dibuka kunci dengan kalimat Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.